الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Bafaq Al-Hadrami. Baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Yustahabbu dhikrul mauti biqalbihi wal iktharu minhu. Baik. Babul janaiz, bab pada menyatakan jenazah. Ni satu perkara yang cukup penting dan kita kena ambil berat. Semua daripada kita akan lalu zaman ni, iaitu zaman kita menjadi mayat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya cerita tentang kewajipan-kewajipan ke atas mayat, pengarang kitab kita dia cerita dulu tentang kematian. Yustahabbu, dan disunatkan, zikrul mauti biqalbihi wa iktsaru minhu, disunatkan menyebut tentang, memperingati, zikru memperingati kematian, biqalbihi dengan hatinya, wal iktsaru minhu dan memperbanyakkan ingat mati. Sunat kita ni mengingati mati banyak dan juga kita mengingati mati tadi dengan hati kita. Sebab apa? Kerana kata ulama, apabila kita banyak ingat mati, maka kecenderungan kita untuk buat maksiat itu kurang. Kecenderungan kita, ulama sebut ada dua manfaat paling besar bila kita ingat mati. Yang pertama, kecenderungan kita terhadap maksiat tu jadi kurang. Yang kedua, kekuatan untuk kita melakukan ketaatan tu makin banyak. Ya. Wal isti'dadu lahu bit taubah wal maridu aula. Baik. Wal isti'dadu lahu bitaubah, dan membuat persediaan dengannya dengan kematian tadi, bitaubah dengan bertaubat. Wal maridu aula, dan hak tiga-tiga ni, memperingati mati, kemudian mengingat mati, memperbanyakkan ingat mati dengan hati, kemudian persediaan dengan taubat ni, wal maridu aula, orang hak sakit lebih utama. Sebab apa? Sebab ghalibnya sakit ni lebih hampir kepada kematian. Tapi tidak menjadi syarat. Sebab ramai-ramai orang sakit, tiba-tiba hak sihat mati dulu, hak sakit mati kemudian. Boleh jadi. Tapi kematian itu, kesakitan itu boleh menjadikan dia lebih aula. Sebab apa? Sebab ghalib mudah tanda untuk mati tu ada. Faham? Sambung. ويسن عيادة المسلم المريض حتى الأرمد والعدو والجار والكافر إن كان جارا أو قريبا غبا ويخفف ويدعو له بالعافية إن احتملت حياته وإلا فيرغبه في توبة ووصية وتحسين ظنه بالله. Baik, wa yusannu, dan disunatkan. Ini masalah lain pula. Tadi dia kata orang sakit sunat banyak ingat mati, banyak bertaubat. Wa yusannu, dan disunatkan, iyadatul muslim, menziarahi orang Islam. Orang Islam hak mana ni? Al-maridi, orang Islam hak sakit. Hatta armad, sehingga kan kalau sakit tu sakit armad. Sakit armad ni benda sakit mata. Sekalipun sakit mata, sunat kita pergi ziarah. Tapi ada istisna lah pula. Kadang-kadang kalau sakit tu boleh bawa jaket, sakit tu boleh membahayakan kalau kita pergi dekat, maka tu ketika tu tak sunat lah. Tapi kalaulah ketika itu sakit, contoh patah tangan, bahkan ulama kata kalau sakit mata pun sunat. Maknanya benda sakit yang ringan pun sunat kita pergi ziarah. Sebab apa? Dengan ziarah ni boleh merapatkan silaturahim. Wal aduwi, dan sunat ziarah sekalipun pada musuh. Sekalipun musuh. Wal jari, dan juga jirang. Wal kafir, bukan setakat orang Islam je sunat ziarah, bahkan orang kafir. Tapi kafir tadi, in kana jaran, sekiranya orang kafir tadi adalah jirang.
Dia asalnya hak lebih itlaq, lebih utama untuk kita ziarah adalah saudara sesama Islam. Sesama se-Islam tadi, kalau dia sakit ziarah. Tapi kalau orang kafir dah sunat tak ziarah. Sunat sekiranya benda, sekiranya dia ni adalah jiran. Jar. Au qariban, ataupun dekat. Dekat di sini dengan maksud dia, iaitu kaum kerabat. Contoh, seseorang tu dia mu'allaf. Kemudian, dia masuk Islam, dia mu'allaf. Adalah anak beranak dia hak duduk jauh dan belum Islam. Sakit. Sunat tak ziarah? Kata ulama' sunat agak. Tapi ziarah tadi, ribban. Apa maksud ribban? Jarang-jarang. Jangan pergi sokmo. Sebab apa? Kerana orang sakit ni, dia perlu masa untuk dia berehat. Kalau pergi sokmo, puas cemuh kot orang panggil. Serabut kot dia pun. Maka ulama' kata ribban. Ziarah jarang-jarang. Melainkan ulama' kata istisna. Sunat kita pergi sokmo ni, kalaulah dia tu memang suruh kita. Dan memang dia suka. Bila kita mari tu daripada dia dok rok jadi segar. Tapi kadang-kadang ada orang kerana nak rai tetamu dia buat gitu. Maka kita ni padang-padang patutlah. Jelas dah. Wa yukhaffifu, dan sekejap. Ribban jarang-jarang, dan bila gitu yukhaffis, biar sekejap aja. Jangan duduk lama sangat ni, daripada petang sampai ke tengah malam. Terganggu orang hak sakit nak rehat. Yukhaffif, ringankan, maknanya sekejap aja, jangan lama sangat duduk. Wa yad'u lahu bil afiyati, dan dia berdoa kepadanya, kepada si sakit tadi, bil afiyah, dengan kesembuhan. Sunat kita bila pergi ziarah, kita ziarah jarang-jarang. Kemudian kita ziarah tadi sekejap. Kemudian kita doakan. Kita doakan dengan kesembuhan. Inihtumilat hayatuhu, kalau jangkaan boleh hidup lagi. Maksud mana? Sakit-sakit ringan je, bersakit mata, patah tangan, gastrik. Maka ziarah, doa supaya sebab sembuh. Sebab apa? Rolik-roliknya dak bawa mati. Tapi sekiranya wa illa, sekiranya dak benda. Roliknya kalau sakit ni memang matilah. Kanser contoh. Kanser tu type 4 dah. Maknanya peluang sembuh tu ada tapi kurang. Ataupun ICU dah. Ataupun memang doktor kata harapan tu tipis sangat dah. Wa illa, sekiranya tidak ada benda, tidak ada ihtimal dah untuk hidup, fayuraghibuhu bitaubatin wa wasiyatin wa tahsini zannihi billah, maka fayugharribuhu, maka kita seronokkan dia. Seronokkan benda bitaubah. Seronok ni benda kita ajak, tapi bil hikmah lah. Bil hikmah lah. Pada patut ni Dr. Kabodah Kamba ni, demo ni dah lama mana dah hamba tengok. Hamba pun perhati mata demo ni klik. Dah lama dah. Kalau dak sehari 2 hari. Memang nak mampu dah. Hak tu lama kata bukan setakat kena ambak keluar. Kena halang dia daripada mari ziarah. Sebab apa? Hak orang sakit. Maka fayuraghibuhu bitaubah, kita seronokkan dia dengan taubat. Maksud mana? Gemarkan dia kepada taubat. Tapi bil hikmah lah. Cakap dengan baik. Wa wasiyatin, dan juga dengan wasiat. Wasiat di sini, wasiat mana? Maksud dia khabar lah. Kalau demo ni ada hutang-hutang orang dulu, khabar lah. Sebab boleh kami. Jangan kita nampak wasiat ni, kalau wasiat harta, jangan. Wasiat di sini juga masalah dia hutang. Hutang dengan Allah Ta'ala, ada tak selesai lagi qada semayang. Qada semayang tak lah. Puasa, ada tak habis lagi qada puasa. Kalau demo ada khabar. Lepas tu tak, hutang-hutang dengan orang, khabar. Kalau hak demo ingat, biar waris tu selesai. Tu wasiat juga. Faham? Wa tahsini zannihi billah, dan kita tagribkan dia dengan sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa Allah Ta'ala buat demo sakit ni, Allah Ta'ala nak suruh Allah ampun dosa. Jadi demo jangan sedih. Demo kena banyak taubat. Kemudian kalau ada hutang-hutang tu, khabarlah anak demo nak tolong selesai. Maknanya tu lah. Sama. Wa yukrahu lahu syakwa. Wa yuhsinul maridu zannuhu. Wa yuhsinul maridu. Ada tak ada kan tu? Ada. Wa yuhsinul maridu dhannahu billah. Dan
sangka orang sakit ni baik dengan Allah Ta'ala. Hak ni masalah tadi orang hak mari ziarah. Ni orang sakit pula. Orang sakit sunat dia meletakkan sangka baik dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia sakit, letak sangka baik. Dah apalah sakit. Sebab apa? Allah Ta'ala nak kurang azab di padang mahsyar. Sebab kadang-kadang ada orang bila dia mari sakit ni, dia akan letak sangka buruk. Sebab apa aku ni disejik sok moda, mayang sok moda. Sebab apa Allah Ta'ala sakit gini ke aku. Tak, jangan buat gitu. Letak sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yukrahu lahu syakwa. Dan juga dimakruhkan bagi orang sakit tu asyakwa. Apa maksud syakwa? Ngadu-ngadu. Duduk ngadu sakit. Tapi ulama kata ada tempat kita boleh ngadu. Makruh kita memperbanyakkan ngadu. Melainkan kita ngadu tadi makruh ngadu ni, ngadu atas jalan marah. Ngadu atas jalan benci atas sakit ni. Buat apalah Allah Ta'ala sakit gini. Makruh buat. Tapi kalau ngadu kerana ngadu ke doktor saya sakit sini. Jangan pula doktor kata wa yukrahu lahu dalam mata muqaddimah ni. Set-set medik aku belajar muqaddimah Hadramiyah. Orang ngadu sakit gigi. Wa yukrahu lahu asyakwa. Makruh ke atasnya mengadu sakit-sakit. Tu hak tukar sakit kata dah benda fungsi awak jadi doktor kalau tak boleh ngadu sakit kan. Boleh ngadu. Ngadu tadi benda. Ngadu untuk untuk mengadu sakit dia supaya boleh diubati kepada orang yang berhak. Ataupun ulama kata boleh juga kita ngadu tadi kerana kita mengharapkan doa daripada orang tu. Ni orang mari ziarah Allah sakitnya sekarang ni, mintalah doa. Maka ulama kata kalau berharap doa tak apa. Wa tamanni bil mauti bila fitnatin fid din. Dan tamanni bil mauti, mengharapkan kematian. Duk harap bilalah nak mati ni. Tamanni, bercita-cita untuk mati. Tapi bila fitnatin fid din, kalaulah kerana takut, tanpa takut fitnah terhadap agama. Tapi kalau fitnah terhadap agama, hak tu tak apa cita-cita mati. Contoh, dia ni kena jajah. Orang suruh murtad, penjajuh suruh murtad belaka. Maka dia pun sakit. Kemudian dia kata tak apalah aku mati, asalkan aku selamat daripada tu. Sebab takut kalau kena seksa kayak gini tak terjaga akidah ni. Maka waktu tak apa. Tapi kalaulah tidak takut terhadap fitnah terhadap agama, tiba-tiba dia bercita-cita untuk mati, maka hukum dia makruh. Sakit, mati-matilah, mudah sikit main sakit-sakit gini. Kata ulama hukum dia makruh. Sambung. Wa ikrahuhu ala tanawuli dawa. Dan makruh atas memaksa makan ubat. Ni sedap modal ni. Makruh apabila kita gini. Makruh apabila kita ni duduk jaga orang sakit, kita paksa-paksa makan ubat. Suruh tu boleh, tapi suruh bila hikmah lah. Jangan paksa-paksa sangat. Bahkan ulama kata bukan sahaja dengan ubat, bahkan dengan makan minum dia. Paksa makan, paksa minum. Sebab apa? Sebab sunat kita beri ruang untuk dia. Yelah, nak suruh makan ubat tu pasti. Tapi bila suruh makan ubat tu, suruh dengan cara baik lah. Kalau pujuk tak ambuh, biar dulu. Pujuk tak ambuh, biar dulu. Sebab itu jaga orang sakit ni kesabaran kena tinggi. Ni kena faham molek lah. Kita ni teori, kalau praktikal belum tentu. Sebab tu cakap mudah, nak buat bukan semudah tu. Sebab tu ulama kata sokmo, ayah ngemak boleh jaga anak, tapi belum tentu anak boleh jaga mak ayah. Anak ni kalau anak kalau dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat ayah boleh sabar, mak boleh sabar. Tapi bila mak ayah buat perangai, anak belum tentu boleh sabar. Sebab tu besarlah ganjaran orang yang jaga mak ayah dia. Lah, sambung. Wa idza hadarahu al-maut ulqiya ala shiqqihi al-ayman fa in ta'azzara fal-aysar wa illa fa'ala qafahu wa wajhuhu wa akhmasahu lil-qiblah wa yurfa'u ra'suhu bi syai'in. Baik. Wa idza hadarahu al-maut, apabila datangnya kepadanya kematian. Maksud dia dekat dengan sakaratul maut, nazak dah. Dekat dengan nazak dah.
ulqiya ala syaqqihi al-ayman, maka kita iringkan dia pada rusuk kanan. Fa in ta'azzara, sekira teruzur daripada rusuk kanan, fal aisar, maka di rusuk kiri. Wa illa, sekiranya tidak, dok lambung kanan, dok lambung kiri pun dok. Banyaknya orang kita buat gini, fa'ala qafahu, maka kita baringkan dia. Wa wajhu wa akhmasahu lil qiblah, mukanya dan hujung jarinya menghadap kiblat. Kita baringkan dia, kemudian kita akak sikit. Wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in, kita akak sikit kepala dia dengan sesuatu, tak batal. Kemudian hadapkan dia kepada kiblat. Wa yulaqqanu la ilaha illallah, kita talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Wala yulahu alaihi, dan kita tidak mubalarah padanya. Yulahu yakni tidak memaksa, jangan paksa. Wala yaqulu lahu qul, dan tidak juga kita kata dia kata la ilaha, tak. Kita hanya memperingatkan saja. Sebab apa memperingatkan? Kalimah la ilaha illallah sudah ada dalam diri dia. Cuma kita nak supaya dia ingat semua dengan kalimah tu. Hak tu je. Benda tu memang ada dah, sebab dia Islam kan. Kalimah la ilaha illallah memang sudah ada. Allahu akbar. Sambung. والأفضل تلقين غير الوارث، فإذا مات غمض عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة ولينت مفاصله ولو بدهن إن احتيج إليه وتنزع ثياب موته ويستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه شيء ثقيل. Baik. Ni nak cerita pula. Wal afdalu, dan afdal, talqinu ghairil waris, yang talqin la ilaha illallah tu selain daripada waris. Sebab apa? Sebab takut-takut kalau waris gi talqin, maka akan jadi tomahan. Tapi learning lain dah. Ni masalah dulu. Masalah dulu, kalau waris hak tukang gi talqin, seolah-olah talqin macam harap suruh mati awal. Tapi kalaulah learning lain dah uruf kita lain learning. Sebab apa? Kalau talqin tu orang lain, aku orang tomoh kau. Apa? Macam tak ada waris ni, anak-anak macam dok sayang ke mak pok ni. Maka waktu ketika itu afdal bagilah. Sebab apa? Sebab waris ni dia akan berkasih sayang sikit buat tu. Dia akan buat dengan cara baik, dia akan elokkan. Jelah. Fa iza mata, ni masalah baru pula. Apabila mati. Mati dah, tak dekat nak mati. Apabila mati. Fa iza mata, apabila mati. Ghummida aynahu, maka ditutup matanya. Tutup mata. Ni ana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena ana pengurusan jenazah ni alhamdulillah Allah Taala kita mengurus jenazah. Ada pengalaman urus jenazah. Tapi maknanya urus jenazah ni bukanlah sokmo, tapi rajinlah urus jenazah. Bahkan pengalaman paling bahagalah urus jenazah HIV. Tu paling, sebab masa tu ikut tok guru. Ramai masyarakat kita dia letak ni. Ada kan dia letak duit yang 50 sen. Tu bukan wajib, itu uruf. Sebab apa uruf? Sebab biasanya ada orang mata terbeliak. Jadi tutup terbuka. Jadi tak ambil tu, tutup tu letak duit shilling. Tapi jangan pula kita ingatkan, ni bida'ah ni. Bukan, sabar dulu. Orang tua-tua buat dulu sebab apa? Sebab jadi bila tutup terbuka, maka tak berat sikit. Tapi kalau tutup tu, maknanya tak terbuka dah, tak apa dah lah. Wa shudda lahyahu bi'isabatin aridah, dan ikat benda ni, lihyah, tulang gerhang dia ni. Bi'isabatin aridah, dengan kain hak lebar. Sebab apa kain lebar? Sebab nak suruh mulut dia tutup rapat. Supaya kalau mulut tak tutup rapat, mulut terbuka, takut semut masuk, takut apa benda masuk. Sebab tu kalau kita perhati, ada orang dia akan masukkan kapah dalam hidung, kapah dalam telinga. Sebab apa? Sebab bimbang binatang-binatang masuk. Hak tu fungsi tutup. Tutup dengan lihyah ni, tutup dengan lihyah, tutup dengan
tutup dengan kain, ditutup ikat ni, ikat atas ni kan. Tapi jangan ikat mati. Ikat boleh bukan lah. Ikat sebab apa? Sebab tak mahu mulut tu buka. Tutup masuk dalam hidung, masuk dalam telinga ni sebab apa? Supaya tidak masuk binatang-binatang sementara tunggu nak mandi. Inilah. Waluyinat mafasiluhu, dan kita lembutkan. Luyinat ni kita lembut-lembutkan, kita uruk-uruk. Kita uruk mafasiluhu, sendi-sendinya. Kita uruk sendi. Sebab apa? Sebab kalaulah kita ni biarkan lama, biasa galiknya kalau duduk tu sendi akan jadi kerah. Ni pengalaman lah. Pengalaman lah. Contoh mati garik, mandi pagi esok. Kalau biar masa mandi jenazah tu akan jadi kerah. Sebab sendi jadi kerah. Sebab tu sunat kita uruk-uruk sikit sendi ni. Supaya mandi esok jadi mudah. Hak ni waris kena ambil berat sikit lah. Asalnya kita uruk-uruk ni gerak-gerak, tapi lembut-lembut lah. Janganlah. Dan kena elak daripada fitnah. Elak daripada fitnah. Contoh duduk tu, orang tengah ramai, kita pun pergi satu. Orang akan kata, apa benda anak ayah mati pun duduk main jing lagi. Janganlah. Pandai-pandai lah. Walau binuhnin, walaupun kita guna minyak, kalau berhajat, ini ihtija berhajat kepadanya, kalaulah berhajat kepada minyak, maka kita akan uruk dengan minyak. Sebab contoh berlaku, anak ingat masa mandi jenazah tu, ya orang tua, mak ayah tak ada dah. Ni berlaku di Terengganu ni pengalaman. Berlaku di Terengganu. Anak-anak tak cara hak we makan apa semua pun jiran-jiran. Jadi masuk-masuk tu jiran mari hantar makanan tu mati dah, mungkin mati malam cuma tak sedar. Jadi mari tu kerah habis sendi. Maka ketika itu kita nak lembut, kita minyak. Ambil minyak masak ke minyak tu kita akan urut sikit sendi supaya mudah nak gerak dah. Ni semua benda-benda lah ni. Benda-benda hak kita kena ambil berat. Dan anak kena sebut sikit. Dia masalah ni kita belajar teori je ni. Praktikal dia ada 3 perkara. Ulama kata fiqh ni teori payah, praktikal mudah. 3. Pertama pengurusan jenazah, yang kedua sembelihan, yang ketiga umrah dengan haji. 3 benda ni, 3 ni teori payah, praktikal mudah je sebenarnya. Cuma kita ni tak boleh nak buat praktikal lah, sekadar teori je ni. InsyaAllah kalau ada rezeki masa ngaji Yaqut Nafis ke, anak akan tunjuk balik praktikal gua ni. Wa tanza'u siyabu mautihi wa yustaru bi siyabin khafif. Kemudian kita buang pakaiannya ketika dia mati. Pakaian mati dia kita buang. Wa yustaru bi siyabin khafif. Kemudian kita tutup dia dengan pakaian yang lembut. Sebab tu bila orang mati kan, cari kain-kain lembut untuk tutup muka, tutup badannya. Tapi jangan sampai nampaklah warna aurat dia. Muka ni cari tutup, biasanya tutup kain serban. Sebab apa? Kain serban tu kain hak rengang. Kain hak rengang, tutup muka. Yalah. Wa yudha'u ala batnihi syai'un saqil. Dan kita letak. Wa yudha'u ala batnihi syai'un saqil. Kita letak atas perut dia ni, batnihi, atas perutnya, syai'un saqil, sesuatu hak berat. Sebab apa sesuatu berat? Kalau orang tua-tua dulu dia ambil guting. Guting dulu kan kas besar kan. Ingat, Raja tengok tak guting dulu? Ketua ingat aku ni siapa aja. Saya mudah kenal. Kenal Raja tengok. Guting besar wanita tu kan. Kan berat, guting tu berat. Jadi dia akan letak atas perut. Sebab apa? Supaya angin tak masuk. Sebab kalau tak letak benda berat, orang mati ni takut angin masuk jadi gelembung perut. Esok bila kita nak nguang ni buang najis. Buang najis ia akan jadi payah. Ia akan jadi busuk. Jadi kita letak benda guting. Tapi orang lain ni, dah orang tua dulu letak guting. Orang lain ni pun betul benda cari juga guting. Guting pula hak anak-anak main kecil-kecil so tu. Hak tu angin pun kata ada ke angin kata. Carilah benda hak berat sikit. Pada patutlah. Biasa dia akan letak, kemudian baru letak tangan. Supaya tutup. Tapi
benda berat lah, benda berat. Berat tadi jangan berat sangat. Sebab kalau berat sangat, boleh jadi siapa tubik najis. Jangan. Kodoh-kodoh hok boleh supaya angin tak masuk. Orang dulu biasanya letak tu lah. Letak. Ni letak batu lesung. Oh, doh sangat. Jelas kan? Pada patut lah. Pecah baju ni, dia pecah baju macam lepas meninggal. Lepas meninggal. Biasa orang lepas meninggal tu dia akan pecah baju. Lepas tu dia akan letak kain batik lepas. Ni rajin tak urus jenazah. Rajin tak urus jenazah. Mungkin tengok kita tidak akan rasa tu sangat. Kena rasa. Kena buat, insya-Allah akan boleh lah. Wa yustaqbalu, kurang-kurangnya buat kat atas, maknanya cerita-cerita saja letak atas mak ayah kita lah. Wa yustaqbalu bihi qiblah, dan kita hadapkannya kepada kiblat. Hak ni kalau mati tak ada ngadap kiblat lah. Bila mati tak ada ngadap kiblat, maka kita hadapkan dia kepada kiblat. Mana? Ujung jari, kaki, kemudian muka hadap ngadap kiblat. Wa yatawalla jami'a zalika arfaqu maharimihi bihi, dan dilakukan sekalian tadi tu. Yatawalla jami'a zalik, dilaksanakan sekalian itu perkara tadi. Tukang uruk, tukang hadapkan kepada kiblat, buang pakaian, tutup dengan pakaian, kemudian letak tu, semuanya arfaqu, orang yang rapat, orang yang kasih, maharimihi bihi, hal keadaan dia tu mahram dengannya. Cari mahram, anak beranak, hak paling kasih, hak paling rapat dengan dia. Sebab apa? Sebab bila mahram, hak paling kasih ni, maka dia akan buat dengan lemah lembut, dia akan buat dengan kasih sayang. Yalah. Ana antara benda ana paling sedih lah kalau tengok bila mati anak-anak tak cara ni. Allah, satu benda yang besar lah benda tu. Wa yud'a lahu, dan didoakan kepadanya. Masa nak doa banyak, doa masa sebelum mandi, sebelum mayang. Sebab selepas mayang, masa tu nak bersegera tanam. Ana antara benda ana tak setujulah, ni pendapat ana lah. Ana antara benda ana kurang sikit setuju berdoa dengan panjang-panjang selepas daripada solat jenazah. Sebab sepatutnya lepas solat jenazah tu adalah bersegera untuk tanam. Lepas solat jenazah, tapi urus masyarakat kita berdoa. Tak apalah, nak berdoa doalah. Sebab kalau tak berdoa jadi fitnah. Walaupun ana kurang setuju, ana lebih kalau tu maknanya sudah tu nak berdoa tak apalah, berdoalah. Tapi doa hak ringan-ringan. Jangan doa yang terlalu banyak. Kerana hak mati masa tu selepas solat adalah segera untuk tanam. Tu hak si mati. Hak si mati mesti diraih. Nak doa banyak masa lagi. Maka kalau nak banyak berdoa sebelum ni, masa belum mandi, masa belum kafan, masa belum sembahyang, masa nak berdoa banyak-banyak masa ni. Wa yubadaru, dan bersegera bi bara'ati zimmatihi, bersegera menunaikan bara'ah zimmah dia, melepaskan zimmah dia. Benda contoh dia ada hutang, dia ada ambil hak orang, ni kita lepaskan secepat mungkin. Dan bersegera juga infazi wasiyatihi, bersegera pada melaksanakan wasiat-wasiat dia. Wa yustahabbu i'lamu bimautihi lis-salati, dan disunatkan bersegera, dan disunatkan i'lam, dan disunatkan i'lam, kita hebohkan bimautihi, dengan kematiannya, dengan kematian si mati, lis-salati, untuk supaya ajak semayang. Lah ni tak apalah, ada WhatsApp, ada Facebook, kita iklankan ni mati dah. Buat apa? Supaya jemput mari semayang jenazah. Yalah. Faslun, baca. Faslun fi ghusli. Fasal pada mandi. Jadi gini muslim-muslimat, kita kena faham. Hak si mati dia ada kaitan hak mati. Hak si mati, apabila dia mati, dia ada 4 kewajipan kat atas dia. Apa hak dia? Hak kita wajib tunai: mandi, kafan, semayang, tanam. Kewajipan ni adalah 4 kewajipan yang terikat dengan si mati, yang wajib orang hidup laksanakan. Haram tak laksana. Dia jadi fardu kifayah. Ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu fardun kifayatin. Hak ni 4 ni: mandi, kafan,
mayang, tanam, fardu kifayatin, fardu kifayah. Sebab apa? Ni pak ni adalah hak si mati yang wajib kita laksana. Tidak akan terlepas salah satu pun daripada si mati. Yalah dah, kat gini akan terang satu-satu. Baca. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية. Fardu kifayah. Furudul kifayah, fardu kifayah. Yang ni benda wajib kita laksanakan. Kalau tak ada seorang hak buat, maka sekapung dosa. Yalah. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة. Dan sekurang-kurang mandi. Sekurang-kurang mandi itu ta'mimu badanihi, meratakan badannya dengan air. Ba'da izalatin najasati, selepas kita sucikan dia daripada najis. Cuma gini, ni kena terang sikit. Dia mandi jenazah ni, dia ada hak wajib, dia ada hak sunat. Kita terang dulu, lepas tu baru kita baca. Dia hak wajib meratakan air kepada seluruh badan selepas kita hilangkan najis. Macam mana kita mandi wajib? Hak tu hak wajib. Ada pun hak sunat, masyarakat kita dia ada. Sunat ni benda. Dia ada istilah sunat mandi 3, mandi air 3, air 5, air 7, air 9, air 11. Apa maksud air 3? Air 3 ni, dia dalam sunat, hak wajibnya adalah air mutlak. Meratakan air dengan air mutlak. Hak tu hak wajib. Ada pun hak sunat, kita mandikan dia dengan air daun bidara, dengan air daun bidara dan juga air kapur. Air kapur barus. Baik, air 3 ni bukan air 3. Air 3 ni gini. 3 mandi. Maksud mana? Pertama, kita mandikan dia dengan air daun bidara. Kemudian kita mandikan dia dengan air mutlak. Kemudian air kapur baruh. Tu air 3. Kalau air 5, bidara, mutlak, kapur baruh. Kapur baruh ngelah. Kalau air 7, bidara, mutlak, kapur baruh. Kalau air 9, bidara, mutlak, kapur baruh. Lah, kapur baruh sekali je. Hak akan berselang-selang ni, kalau kita buat air, biasanya kalau mandi, kalau tanpa diminta oleh ahli jenazah, kita akan buat 3 ataupun 5. Melihat kepada keadaan si mati dan keadaan bahan kita. Ana tak buat package. Biasanya dulu masa kita duduk pondok dulu, kecil-kecil dulu, kita ikut tok guru. Tok guru memang dia mandi jenazah. Jadi ana boleh pengalaman mandi jenazah ni sebab tok guru bawa kita. Tok guru dia dakwahi ramai-ramai, dia kata serabut. Jadi dia kata bawa anak murid. Jadi mandi ni biasa 2 orang ataupun 3 orang. Jadi biasa hamba wajib ikut. Walaupun kita budak lagi masa tu. Masa tu kata 1 umur 12 gitulah. Ikut dah tok guru. Cuti bulan 12, agung air banjir untuk pergi mandi jenazah. Biasalah. Jadi kalau kita buat, kalau orang tak minta, ahli waris tak minta, biasa kita buat air 3, air 5. Tapi kalau minta, baru kita buat 7 ataupun 9. Jadi kalau buat 7, contoh kita buat 7, air 5. Buat air 5, maka 2 baldi air mutlak, 2 baldi air kapur barus, 2 baldi air bidara, 1 baldi air kapur barus. Tapi biasanya jarang kami guna baldi. Sebab kalau baldi ni payah kami nak tuang. Biasanya kami akan minta kendi. Tapi kalau kendi, jadi banyak pula kendi. Nak kupur mana kendi? Sebab tu kadang-kadang baldi. Atas tengok atas alat yang ada lah, persiapan bahan yang kami ada. Yelah dah, ni hak sunat lah. Ada pun hak wajib tu je. Jadi contoh berlaku masalah. Cuma seperingat, kalulah orang mandi itu, carilah orang mandi orang yang paling baik dengan si mati. Jangan orang hak bermusuh, orang hak ada selisih faham. Sebab dia akan jadi comel. Anda pernah dengar ada kes di Terengganu. Kes ni wallahu a'lam, tapi hak tukar ceritanya hak tukar mandi jenazah sendiri. Dia mandi, dia tak teringat nak letak air kapur baru. Gua ni cerita tak ada masalah. Cuma tak dapatlah afdal, kelebihan. Yalah dah. Sambung. Wa yusannu fi qamisin, dan disunatkan pada qamis. Wa fi khalwati, dan disunatkan, ni masalah mandi. Yusannu fil qamis, dan disunatkan kita mandi tadi dalam qamis, dalam pakaian.
dalam pakaian. Maksud mana? Biar tutup. Bahkan haram ulama kata kita mandi itu dalam keadaan terbuka aurat si mati. Haram. Fi khalwatin, dalam tempat yang tersembunyi. Jangan mandi depan orang. Tahta saqfin, kita tahta saqfin, di bawah atap. Biar jangan bawah panas matahari, makruh. Bawah atap, bawah tempat berteduh. Ala lauhin, di atas papang. Tapi learning tak ada masalah dah. Sebab kita boleh learning ada tempat mandi ya. Tapi kalau tak ada tempat mandi, kan masjid-masjid kan ada tempat mandi kan. Kalau tak ada tempat mandi mana? Biasanya kami akan ambil papang hok akan letak dalam keranda. Ya, keranda kan ada kan papang hok jarang-jarang lah. Kita akan ambil papang tu untuk mandi. Biasa kami akan buat gitu. Ni cakap atas pengalaman lah. Cakap atas pengalaman. Wa yaghuddu ghasilu wa man ya'inuhu basarahu illa lihajatin. Dan yaghuddu, menundukkan, yakni menjaga, al-ghasilu, orang hak mandi, wa man ya'inuhu, dan orang hak tolong orang mandi, basarahu, dia tundukkan pandangan dia. Sebab apa? Jangan mata ni luah sokmo nak tengok. Tunduk pandangan. Sebab apa? Jaga mata. Sebab apa? Sebab bimbang terpandang aib si mati, menyebabkan timbul dalam hati kita ni benda-benda dok molek pada si mati. Jaga molek dia. Jaga. Bahkan tak apa ke illa lihajati, melainkan kerana hajat. Kita tengok tengok badan. Sebab apa? Kerana hajat. Kalau dok tengok nak gosok mana, tu tak apalah. Tapi jangan liar sangat mata. Wa mashu batnihi biquwah, dan kita gosok perut dia dengan kuat, liyakhruja, untuk mengeluarkan ma fihi, pada benda yang ada dalam perut dia, ba'da ijlasihi, selepas kita dudukkan dia, malian, dalam keadaan condong sikit, ma'a fauhi. Hak ni gini, dia ni proses dipanggil proses nguang. Kalau orang tua-tua dulu, orang lama-lama, dia panggil proses nguang. Dia nguang ni, mari sini, bukan? Kita jadi mayat. Dia duduk ni, orang akan mati. Dah apa sebab dah. boleh. Dia proses orang mati, duduk. Lenung lah. Dia gini. Kita akan duduk gini. Duduk. Lepas tu kita akan dudukkan dia. Kat kaki dia. Kita akan kakangkan kaki dia dua gini. Kemudian orang mati ni, kita akan lepaskan duduk di atas kita. Kaki kita belakang sikit. Kaki kita akan duduk gini. Kita akan duduk dengan selesa kita. Kemudian kita akan ambil, sandorkan dia di atas pinggang kita, betih peha kita ni. Kemudian kita akan pegang molek kepala kita. Orang mati tak akan pegang gini. Orang mati akan lepas. Kemudian kita akan condongkan sedikit ke belakang. Kemudian kita akan tekan perut dia. Tekan ni dengan ni. Dan kita akan tekan daripada atas ke bawah, tapi dalam keadaan lembut. Sebab apa? Supaya keluar. Jazakumullah khairan jazak. Supaya keluar najis-najis yang ada dalam perut. Biasa kalau tanya orang mandi jenazah, kita akan sebut dipanggil proses nguang. Orang tua-tua, orang mandi jenazah biasa tahulah. Dipanggil proses nguang. Nguang jenazah. Dia akan tekan daripada kanan ni. Tekan. Kemudian dia akan ada seorang lagi yang duduk depan, dia akan cucur air. Dia akan gosok kemaluan untuk basuh. Betul-betul suci. Sebab tu biasa proses nguang ni dua orang lah. Jelas. Biasanya hak tukang tekan ni tak apa. Hak nuah. Hak tukang nak cucur air tu terseksa sikit. Sebab tu kena jagalah benda ni. Tak apa wang, jangan takut bakal jenazah belaka. Jelas dah. Ma'a fauhi mijmaratin bitib, bersama kita semerebakkan bau wangi. Maksud mana? Maksud proses nguang tu, kalau boleh kita biar pasang kemiang ke, supaya apa? Tutup bau busuk. Kalau tak boleh tutup bau busuk tu, dengan sabun. Sebab apa? Supaya tak timbul tomahan kepada si mati. Mulut orang kita kadang-kadang, busuknya bau ni, mesti jenazah ni tak semayang ni, kuat ngupak orang ni. Maka kita kena faham, pemandi, orang hak tukang urus jenazah ni, dia kena buat semampu mungkin untuk tutup keaiban si mati. Yalah.
Wa kasratis sabbin, dan dia kena banyakkan tuang. Tuang masa mana tu? Masa nguang tu, buang najis kena banyakkan. Wa ghaslu sawataihi, dan basuh dua kemaluannya, wan najasati, dan najisnya, bi khirqatin, dengan khirqah, dengan percakain. Sebab apa dalam kitab sebut percakain? Sebab apa tak sebut sarung tangan? Sebab kalau sarung tangan ni kita pegang dengan sarung tangan, ghalibnya kita akan boleh sentuh lagi. Kita akan boleh berasa lagi kemaluan ni. Dah boleh tak kalau tak ada khirqah? Hak tu haram. Sebab seperti mana haram kita sentuh seseorang tanpa hajat dalam keadaan tak berlapik ketika hidup, maka begitulah ketika mati. Mesti ada khirqah. Biasanya kita akan guna daripada kain kapang. Kita akan buat sarung. Hak tu tak apalah. Hak tu masa praktikal. Ada rezeki lagi kita buat praktikal, kita tunjuk macam mana kita nak. Patut kita akan ikat sini. Ada cara dia nak buat. Gosok dengan tangan kiri tadi tu. Gosok tadi dengan tangan kiri. Khirqah tadi kita guna tangan kiri. Seperti mana kita basuh najis dengan tangan kiri, begitulah juga kita nak basuh kemaluan itu dengan tangan kiri. Jelas? Summa akhzu ukhra, kemudian ambil khirqah lain. Liyusawwikahu, untuk kita siwakkan dia. Jangan ambil kain hok tula. Kain lain lah untuk kita siwakkan dia. Untuk kita siwakkan dia. Liyusawwikahu biha, dengannya, dengan kain lain itulah. Wa yukhrija ma fi anfihi, dan kita keluarkan barang-barang hak dalam hidung dia. Biasanya kita akan ambil sikit batang daun bidara. Batang daun bidara tu kita akan ambil buat tu, kita akan korek sikit hidung dia. Kemudian kita akan cokes-cokes sikit di bawah kuku dia kalau kuku dia panjang, kuku kaki, kuku tangan dia, supaya betul-betul bersih. Dekat aku je. Tak boleh. Kayak dia akan sebut depan ni. Wa yukhrija ma fi anfihi summa wadda'ahu, kemudian kita wudukkan dia. Summa wadda'ahu, kemudian kita wudukkan dia. Summa ghasala ra'sahu. Ni pengarang kitab kita, pengarang kitab Muqaddimah Hadramiyah, dia akan cerita cara basuh, cara mandi 3, guna air 3. Bidara, mutlak, kapur barus. Summa ghasala ra'sahu, kemudian lepas kita wuduk, kita basuh kepala dia. Summa lihyatahu, kemudian kita basuh lihyah dia. Lihyah ni benar? Janggut dia. Bisidri, dengan air daun bidara. Mula-mula daun bidara dulu. Lepas kita wudukkan siap, kita pun ambil daun bidara, kita pun tuang. Basuh kepala dulu. So kepala lepas tu kita janggut dia. Summa ghasala ma aqbala minhu, kemudian kita basuh apa aqbal. Aqbal ni dah hak depan lah. Ni hak bahagian depan ni. Daripadanya. Summa aiman, kemudian kita basuh hak belah lik kanan. Summa aisar, kemudian hak belah lik tu. Summa ma adbara aimanu summa al-aisar bisidri, kemudian kita akan basuh hak belakang. Bagi jap. Tak apalah, bagi. Gini, ni contoh kita tuang. Bagus mati. Mati pakai piah. Dalam pengajian, mati dalam pengajian, dah ingat. Kita akan tuang, kita akan basuh kepala dulu. Kemudian kita akan basuh belah lik kanan daripada atas ke bawah. Kemudian daripada kiri atas ke bawah. Kemudian apabila selesai hak bahagian depan, kita akan balikkan dia. Sabar. Balikkan dia ke kiri, kita akan basuh belah lik ni. Kemudian balikkan belah lik kanan untuk basuh belah lik kiri pula. Faham tak? Kemudian lik depan. Jadi satu basuhan. Jelas? Sebab tu dia kata sini, summa ma aqbala minhu al-aymanu summa aisar. Belah lik kanan, belah lik kiri, summa adbara, kemudian hak belakang. Kita palingkan dia belah lik kiri dulu untuk basuh belah lik kanan. Kemudian kita palingkan belah lik kanan untuk basuh belah lik kiri. Faham? Bisidri, dengan air daun bidara. Bila selesai proses tu sampai belah lik kiri tu, hak belakang tu, baru satu basuhan. Satu. Summa azalahu, kemudian kita hilangkan dia. Hilangkan dengan benda? Dengan air mutlak. Kesan-kesan tu sama proses tadi. Kita ambil air mutlak, kita basuh muka apa semua, kemudian belah lik kanan, kemudian belah lik kiri, kemudian kita palingkan
Sama untuk benda hilangkan kesan. Kemudian lepas kita guna air mutlak tu, summa sabbal ma'a, kemudian kita tuangkan air benda al-baradi, air hot sejuk, tapi jangan sejuk ketar, maknanya suang dak panas lah. Al-khalisa, yang bersih, ma'a qalilil kafur, yang dicampur dengan sedikit kafur. Kafur sini benda kapur baruh lah. Biasanya kalau kita pergi Kabah nak set mandi mayat, dia akan beri satu kain kapan, apa semua cotton. Hot tu kita ajar balik lah. Summa kafur min qarinihi ila qadamihi salasan. Daripada kepala dia kepada kaki dia 3 kali kita tuang. Atas, tengah. Kemudian kanan, kiri 3 kali. Kemudian selesai mandi. Air kapur baru ngalah. Summa nashafahu. Kemudian kita nashfah ni benar. Kita keringkan bisaubin, dengan kain tuala, kita lap molek sudah mandi dah. Ba'da i'adati talyinihi, selepas kita ulang untuk urut-urut, kita renggang-renggangkan sendi-sendi dia. Wa yukrahu, maknanya sambil-sambil kita lap tu, kita keringkan. Sambil kita lap, memang kering tak? Sambil kita lap untuk keringkan tu, kita urut-urut sendi dia. Untuk benda supaya tidak beri kesan masa kita nak kafan lagi tak payah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan akhzu sya'rihi wa zufrihi, kita ambil, maksud ambil sini kita kerak janggut dia, bulu dia, sama ada apa saja ni jenis bulu, wa zufrihi, dan kuku-kuku dia, makruh. Bahkan kalau kita ambil, wajib kita tanam sekali lagi. Wal aula, dan lebih utama bi ghuslir rajuli ar-rijal, aula mandi orang lelaki dengan orang lelaki. Ya, asalnya hak boleh mandi ni mahram boleh mandi. Tok lelaki nak mandi bini boleh tak? Boleh. Bini nak mandi tok lelaki boleh tak? Boleh. Tapi yang lebih utama mahram, hak tu lebih utama. Tapi hak boleh mandi orang mahram, tapi hak lebih utama orang lelaki mandi orang lelaki. Wa bil mar'ati an-nisa, hak puan kanak-kanak, puan orang puan. Wa haisu ta'azzara ghusluhu aw lam yahdhur illa ajnabiyyun aw ajnabiyatun yumima, maka kena tayammum. Maksud mana? Haisu, sekira-kira, ta'azzara ghusluhu, sekira-kira teruzur daripada memandikan dia. Contoh benda, Masya Allah, maksud dia memang tak boleh mandi dah. Kalau mandi akan jadi musibah. Contoh, teruzur, memang tak boleh. Kalau mandi ni, dia akan jadi pecah. Contoh, maka yumimu, kita tayamumkan. Aw lam yahdur, ataupun boleh nak mandi, tapi dok hadir. Hadir siapa? Tak dok mahram dia. Illa melainkan ajnabi atau ajnabiyatun, melainkan ajnabi. Tak ada hak mahram dia. Maka ketika itu yumimu, tayamum kau. Jelas. Tak boleh mandi haram. Kalau macam dia seorang macam ni, dia seorang macam yang mahram, Jadi mandi seorang. Dia mandi seorang. Wallahu ta'ala alam. Faslum, pada kafan kita sambung petang ni. InsyaAllah petang ni kita perhabis bab pengurusan jenazah. Esok kita masuk bab zakat. Allah Ta'ala alam. Ada soalan? Ada soalan? Anak perempuan boleh mandikan jenazah ya? Boleh tak ada masalah. Tapi kurang afdal. Ya, kita sebut dah, mahram boleh mandi. Anak boleh mandi ayah, ayah boleh mandi anak. Tapi hak lebih utama. Kalau kaitan dengan suami isteri, tak sama tak? Ya. Ada soalan? Ada. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.